Saya akan kawin dengan awak kalau awak boleh baiki engine ini. Jeritan lantang Hannah Tan bergema memenuhi bilik mesyuarat. Dari koridor, kedengaran suara-suara sinis para eksekutif yang sedang berbisik dan mentertawakannya. Budak juru teknik tuh dah gila agaknya. Saat itu adalah detik penentuan nasib teknologi Jaya Holdings. Sistem penyejukan bateri bernilai 50 juta ringgit mereka telah rosak sepenuhnya akibat terlampau panas. Perjanjian bernilai 1 bilion ringgit dengan pelabur dari Jerman bakal berlangsung dalam masa 2 jam lagi, namun hujung jari Hannah terasa sejuk membeku. Terasa seperti proyek yang diusahakannya selama 3 tahun musnah dalam sekelip mata. Tetapi tiada siapa yang tahu. Tiada siapa yang tahu identiti sebenar lelaki yang tersembunyi di sebalik pakaian seragam juru teknik itu. Setahun yang lalu, pada musim bunga 2023, di ibu pejabat BMW di Munich, Jerman, Ahmad Farhan adalah seorang jurutera yang sangat berjaya. Namun, segalanya berubah apabila ibunya di Malaysia disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 2. Dia meninggalkan segala-galanya dan pulang ke tanah air. Di tengah-tengah kesempitan keuangan, dengan kos rawatan ibunya yang tinggi, satu-satunya pekerjaan yang boleh didapatinya dengan segera adalah sebagai juru teknik penyelenggaraan. Kerjaya gemilangnya di BMW telah berakhir, dia perlukan satu permulaan yang baru. Maka, Farhan mula bekerja di teknologi Jaya Holdings, tanpa seorang pun mengetahui siapa dirinya yang sebenar. 24 jam sebelumnya, pada pukul 5 pagi, penggera di telepon bimbit Ahmad Farhan berbunyi. Suasana di dalam apartemen studio kecilnya masih samar-samar. Di luar tingkap, kabus pagi Kuala Lumpur menyelubungi bangunan-bangunan. Farhan bangun dari katil, meregangkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Bahunya terasa sengal. Wajah Farhan yang berdiri di hadapan cermin singki kelihatan letih. Lelaki berusia 29 tahun di dalam cermin itu kelihatan sangat berbeza berbanding dirinya setahun yang lalu di Jerman. Dahulu, dia sentiasa segak dengan sut mahal dan wajah yang penuh keyakinan, tetapi kini, lingkaran gelap di bawah matanya jelas menunjukkan keletihan yang amat sangat. Satu lagi hari bermula, bisik Farhan perlahan. Pisau cukur di tangannya terasa sejuk. Melalui cermin, dia dapat melihat sijil-sijil profesionalnya yang tergantung di dinding. Sijil-sijil yang pernah disimpan di dalam kotak itu sengaja digantungnya semula baru-baru ini. Kadang-kadang, dia perlu diingatkan tentang siapa dirinya dahulu, agar dia tidak lupa. Pukul 6 pagi, Farhan tiba di hadapan bangunan teknologi Jaya Holdings. Bangunan kaca 12 tingkat itu masih gelap, dengan hanya beberapa pejabat yang lampunya terpasang. Di tempat letak kereta, hanya ada beberapa buah kereta. Farhan tidak masuk melalui pintu utama pekerja, sebaliknya melalui pintu belakang yang hanya digunakan oleh kaki tangan penyelenggaraan. Di bilik penyelenggaraan di tingkat bawah tanah 1, dia menukar pakaiannya kepada pakaian seragam kerja. Uniform biru gelap itu tertera nama Ahmad Farhan. Apabila melihat cermin, dia terasa seperti menjadi orang yang sama sekali berbeza. Setahun lalu, bolehkah dia bayangkan dirinya akan jadi begini? Sambil membawa kotak peralatannya, dia menaiki lift. Ketika lift naik ke tingkat 12, dia menyusun atur tugasannya untuk hari itu di dalam pikiran, pemeriksaan penghawa dingin, pemeriksaan kemudahan tandas, dan pengesahan status kebersihan setiap tingkat. Walaupun tugas-tugas itu membosankan, Farhan sentiasa melakukannya dengan penuh dedikasi. Pukul 8 pagi, para eksekutif mulai tiba seorang demi seorang. Pintu lift terbuka dan Michael Thompson muncul, pengarah teknikal berusia 35 tahun itu, seorang ekspatriat dengan ketinggian 185 cm, dan rambut perang yang kemas, sentiasa mengenakan sut yang mahal. Di sebelah Michael, berdiri Hannah Tan. Wanita berusia 25 tahun itu mempunyai raut wajah yang tajam,
mewarisi ayahnya, CEO syarikat. Namun, jelas kelihatan dia menjaga jarak dengan Michael. "Hannah, apa kata kita makan malam di restoran Perancis yang baru buka tuh? Chef dia ada 2 bintang Michelin, tahu." Suara Michael penuh dengan keyakinan diri. Namun, reaksi Hannah dingin. "Minta maaf, Michael. Saya sibuk siapkan pembentangan untuk hari ini." Farhan sedang memeriksa penghawa dingin di satu sudut koridor, tetapi dia dapat mendengar perbualan mereka. Dia juga tidak terlepas pandang riak kecewa yang terlintas di wajah Michael. Selama setahun ini, dia sudah terlalu kerap menyaksikan adegan seperti itu. Michael perasan akan kelibat Farhan. Seperti biasa, dia memandang juru teknik itu dengan pandangan menghina. "Oi, kenapa panas sangat nih? Aircon tak berfungsi ke?" Suara Michael kedengaran berang. Farhan mengangkat muka dan menjawab dengan sopan. "Saya sedang periksa, Tuan. Saya akan laraskan semula tetapan suhunya. Cepat sikit, kau tahu kan pelabur dari Jerman nak datang hari ini." Michael melayan Farhan seolah-olah dia sedang bercakap dengan sebuah mesin, tanpa memandang matanya langsung. Hannah kelihatan sedikit tidak selesa dengan sikap Michael dan mengerutkan dahinya, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Perasaan bercampur baur timbul di dalam hati Farhan. Setahun yang lalu di Jerman, dia pasti akan berada di kedudukan yang setara dengan orang seperti Michael, membahaskan isu teknikal sebagai rekan sekerja. Tetapi sekarang, dia hanya mampu bersabar. Demi kos rawatan ibunya, dia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Hannah menuju ke pejabatnya di tingkat 9. Walaupun dia memegang jawatan sebagai pengarah pemasaran, dia sebenarnya merasa terbeban bekerja di syarikat ayahnya sendiri. Dia sentiasa terpaksa berhadapan dengan pandangan orang yang melabelnya sebagai anak Tan Sri. Di atas mejanya, file-file untuk pembentangan hari ini bertimbun tinggi. Perjanjian pelaburan Jerman bernilai 1 bilion ringgit. Ia adalah urus niaga terbesar dalam sejarah syarikat. Jika berjaya, teknologi Jaya Holdings akan melonjak ke persada global. Hannah memeriksa semula dokumen-dokumen itu. Teknologi paten sistem penyejukan bateri kendaraan elektrik yang inovatif, rancangan pengeluaran, semuanya kelihatan sempurna. Namun, sifatnya yang teliti mendesaknya untuk terus memeriksa berulang kali sehingga dia benar-benar berpuas hati. "Harap-harap semuanya berjalan lancar," bisik Hannah. Jari jemarinya sedikit menggeletar. Ini adalah peluang penting untuk membuktikan kemampuannya kepada ayahnya. Waktu makan tengah hari, Farhan sedang membersihkan kawasan berhampiran makmal teknikal di tingkat 12. Melalui pintu kaca, dia dapat melihat sistem penyejukan bateri yang inovatif itu. Pipe-pipe yang kompleks, penderia-penderia, dan cecair penyejuk yang beredar di dalamnya. Mata Farhan dapat melihat setiap butirannya dengan jelas. Susun atur penukar habatu tak efisien, pikir Farhan. Kecekapan penyejukan boleh turun sampai 20%, penyelesaiannya serta-merta muncul di dalam kepalanya, berkat pengalamannya selama 3 tahun mengkaji teknologi penyejukan bateri di Jerman. Tetapi, dia tidak berkata apa-apa. Siapa yang akan mendengar cakap seorang juru teknik penyelenggaraan? Di dalam makmal, para jurutera sedang berbincang dengan serius, dengan riak wajah yang keruh. Jelas ada sesuatu yang tidak kena. Farhan terus mengemop lantai sambil memasang telinga. Suhu terus meningkat. Kami dah jalankan kipas penyejuk pada tahap maksimum, tapi tak banyak membantu. Kalau kita tak dapat selesaikan sebelum esok, habislah kita. Pada masa yang sama, Michael sedang memerhatikan Hannah dari pejabatnya. Melalui dinding kaca, dia melihat susuk tubuh Hannah dengan penuh keinginan. Tetapi bukan itu sahaja. Berkahwin dengan Hannah bermakna dia akan menjadi pewaris teknologi Jaya Holdings.
Ayah Michael adalah seorang pengusaha kilang kecil yang jatuh muflis beberapa tahun lalu. Disebabkan itu, Michael mempunyai keinginan yang kuat terhadap uang. Dia seorang yang berkebolehan, tetapi tanpa latar belakang yang kukuh. Hannah adalah peluang keemasan untuknya. Kalau pembentangan hari ini berjaya, Hannah pasti akan pandang aku, pikir Michael sambil menekan kalkulator. Jika perjanjian 1 bilion ringgit itu termeterai, bonusnya pasti lumayan. Dengan uang itu, dia boleh mendekati Hannah dengan lebih agresif. Pukul 6 petang, kebanyakan pekerja sudah pulang. Tetapi Hannah masih di pejabat, pembentangan esok terlalu penting. Makan malam di atas mejanya sudah sejuk, dan bahunya terasa tegang. Farhan sedang membuat pusingan terakhir untuk kerja-kerja pembersihan di tingkat 9. Dia melihat cahaya dari pejabat Hannah. Melalui pintu kaca, dia nampak Hannah sedang menundukkan kepala di mejanya. Tekunnya dia bekerja, desis hati Farhan. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Dia juga pernah bekerja dengan semangat yang sama setahun yang lalu. Dia teringat kembali zaman di Jerman, di mana dia sering berjaga malam untuk membuat penyelidikan. Tetapi kini, dia berada di dunia yang berbeza. Farhan berjalan senyap melintasi koridor. Pada masa itu, tiada siapa yang tahu bahwa esok, segalanya akan berubah. Pukul 11 malam, makmal penyelidikan sunyi sepi. Namun, di dalam sistem penyejukan bateri, satu masalah yang tidak kelihatan sedang membesar secara perlahan-lahan. Kecacatan halus pada penukar haba, ketidakseimbangan dalam peredaran cecair penyejuk, sistem itu semakin tertekan dari masa ke masa. Pada skrin monitor, graf suhu perlahan-lahan meningkat. Ia masih belum mencapai tahap amaran, tetapi menjelang pagi esok, segalanya pasti akan berbeza. Perjanjian 1 bilion ringgit, nasib syarikat, dan bakat tersembunyi seorang lelaki akan terbongkar. Musim luruh 2022. Ibu pejabat BMW di Munich, Jerman, adalah pusat revolusi kendaraan elektrik. Di tingkat 15 menara penyelidikan, Ahmad Farhan mempunyai makmal pribadinya sendiri. Ruang seluas 95 meter persegi itu dipenuhi dengan peralatan canggih, simulator termodinamik, pencetak 3D, dan pelbagai peranti pengukur. Di atas meja Farhan, terletak trofi anugerah inovator muda dari Persatuan Jurutera Otomotif Jerman, anugerah yang diterimanya pada usia 28 tahun. Rakan-rakannya memanggilnya si jenius penyejukan. Teknologi penyejukan bateri yang dibangunkan olehnya adalah yang terbaik dalam industri. Farhan, dengan sistem kauni, hayat bateri meningkat sebanyak 60%. Kata Hans, rakan sekerjanya dari Jerman, dengan nada teruja. Skrin monitor yang memaparkan hasil ujian menunjukkan angka-angka yang menakjubkan. Prestasinya jauh lebih hebat daripada sistem penyejukan sedia ada. Hati Farhan dipenuhi rasa bangga. Inilah hasil usahanya selama 3 tahun, siang dan malam. Dia merasakan satu getaran di hujung jarinya. Dengan teknologi ini, dia mampu mengubah pasaran kendaraan elektrik sepenuhnya. Apartemen Farhan terletak di kawasan perumahan mewah di tengah-tengah Munich. Siling tinggi, ruang tamu yang luas, dapur modern, dan balkoni dengan pemandangan Alps, ia adalah ruang idaman. Gajinya mencecah 8.500 euro sebulan, kira-kira 45.000 ringgit. Dia juga dibekalkan dengan sebuah kereta BMW oleh syarikat, dan mempunyai lebihan uang untuk melancong ke Italia dan Spanyol semasa cuti musim panas. Pada hujung minggu, dia sering meluangkan masa bersama rakan-rakan di Dewan Bir di bandar, menikmati bir gandum tradisional Jerman sambil berbincang hangat tentang teknologi otomotif. Kemahiran bahasa Jermannya juga semakin baik, membolehkannya bergaul mesra dengan penduduk tempatan. Farhan, kau ni dah macam orang Jerman betul, usik rakan-rakannya,
sifatnya yang teliti dan teratur sangat serasi dengan budaya Jerman. Setiap petang Ahad, Farhan akan membuat panggilan video dengan ibunya. Karena perbezaan waktu, di Kuala Lumpur waktu itu adalah pagi. Ibunya sentiasa kelihatan ceria, tetapi Farhan dapat merasakan kesunyian di sebalik senyuman itu. "Farhan, cuaca kat sana macam mana?" Suara ibunya sentiasa penuh kemesraan. Tetapi Farhan tahu betapa sukarnya ibunya hidup seorang diri. "Mak, tahun depan Farhan bawa Mak datang Jerman, ya. Pemandangan kat sini cantik sangat." Ibunya hanya menggeleng. "Tak apalah, Farhan. Kejayaan kamu tuh dah jadi kebahagiaan terbesar untuk Mak." Melalui screen, ibunya kelihatan lebih kurus berbanding setahun lalu, tetapi Farhan hanya menganggap ia disebabkan faktor usia. Dia langsung tidak terfikir ibunya mungkin menghidap penyakit serius. 17 Maret 2023, Jumat, pukul 8 malam. Farhan sedang menguji algoritma penyejukan baru di makmalnya. Suasana petang di Munich sunyi, hanya beberapa orang yang tinggal di menara penyelidikan. Teleponnya berdering. Apabila nama Mak tertera di screen, jantung Farhan berdegup kencang. Ibunya jarang meneleponnya dahulu. Selalunya, Farhan yang akan menelepon untuk bertanya kabar, tangannya sedikit menggeletar. Dia dapat merasakan sesuatu yang tidak baik bakal berlaku. "Halo, Mak." Farhan. Mak baru lepas buat pemeriksaan kat hospital. Suara ibunya tidak seperti biasa. Ia bergetar. Mulut Farhan terasa kering. "Kenapa, Mak? Mak tak sihat ke?" Dokter kata, "Mak ada kanser paru-paru tahap 2. Kena buat kemoterapi dengan radioterapi." Pada saat itu, dunia Farhan seakan-akan runtuh. Segala bunyi di makmalnya seolah-olah lenyap. Bunyi kipas komputer, derap langkah di koridor, malah bunyi nafasnya sendiri pun tidak kedengaran. Telepon hampir terlepas dari genggamannya. Kakinya terasa lemah, dan dia terduduk di kerusi. Pikirannya kosong. "Mak, apa maksud semua nih?" Suara Farhan bergetar, pandangannya kabur. Segala kejayaan yang dibinanya selama 3 tahun terasa tidak bermakna lagi. Dokter kata kalau rawat cepat, masih ada harapan. Tapi, Mak risau sorang-sorang. Kata-kata ibunya membuatkan hati Farhan hancur luluh. Kanser paru-paru tahap 2 mempunyai kadar kelangsungan hidup sekitar 50%. Masih ada harapan, tetapi ia bukan satu perjalanan yang mudah. Selepas memutuskan panggilan, Farhan menyembamkan mukanya ke meja. Kenangan zaman kanak-kanaknya bermain di pikiran. Selepas ayahnya meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya, ibunya membesarkannya seorang diri. Siang hari, ibunya bekerja di sebuah gerai makan, dan malam pula, dia bekerja sebagai tukang cuci bangunan untuk menampung yuran sekolahnya. Farhan, belajar rajin-rajin, jadi orang yang berguna. Itulah kata-kata ibunya ketika dia merungut tidak mau belajar semasa tingkatan 3. Tangan ibunya ketika itu kasar kerana bahan pencuci, tetapi tangan itulah yang mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Semasa di universiti, dia hampir berhenti belajar kerana tidak cukup uang. Ibunya sanggup membuat pinjaman bank untuk memastikan dia dapat menamatkan pengajian. "Mak tak apa, Farhan belajar J." Ibunya sentiasa begitu, menyembunyikan pengorbanannya. Malam itu, Farhan tidak dapat tidur. Dia berbaring di katil, merenung siling. Pemandangan malam Munich yang indah terbentang di luar tingkap, tetapi matanya tidak melihat apa-apa. Dua pilihan berlegar di pikirannya, meneruskan kerjaya yang cemerlang di BMW, atau pulang ke sisi ibunya. Satu pilihan mewakili segala yang telah dibinanya. Pengiktirafan rakan sekerja, gaji yang tinggi, masa depan yang cerah. Pilihan yang satu lagi pula adalah insan yang paling berharga di dunia. Rawatan kanser tahap 2 akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun. Kesan sampingan kemoterapi akan menyukarkan ibunya untuk menjalani kehidupan harian.
Dia amat memerlukan seseorang di sisinya. Bagi ibunya yang tinggal seorang diri, ia pasti akan menjadi waktu yang amat sukar. Menjelang pukul 5 pagi, dia membuat keputusan. Hatinya pedih, tetapi dia tiada pilihan lain. Aku kena balik. Berdiri di hadapan cermin bilik tidurnya, mata Farhan berkaca. Tetapi di sebalik air mata itu, ada satu keazaman yang teguh. Ibunya telah mengorbankan seluruh hidupnya untuknya. Kini, gilirannya untuk berkorban demi ibunya. Pagi itu, Farhan memohon untuk berjumpa dengan ketua jabatannya. Hans dan rekan-rekan sekerja yang lain memandangnya dengan tidak percaya. Farhan, kau serius ke nak berhenti? Masa depan kau cerah kat sini, kata Dr. Muller, ketua jabatannya. Farhan mengangguk. Tekaknya terasa perit, sukar untuk bersuara. Keluarga lebih penting, Tuan. Itulah sahaja yang mampu diucapkannya. Dokter. Muller menepuk bahunya dengan riak wajah yang kesal. Penghujung bulan Mac adalah hari terakhir Farhan bekerja. Rekan-rekannya mengadakan majelis perpisahan kecil untuknya di Dewan Bir kegemaran mereka. Farhan, kalau kau nak balik sini, bagi tahu J. Pintu kami sentiasa terbuka, kata Hans dengan ikhlas. Rekan-rekan yang lain mengangguk setuju, mereka semua mengiktiraf kehebatannya. Tetapi Farhan tahu, sekali dia pergi, sukar untuk kembali. Industri otomotif berubah dengan begitu pantas. Walaupun hanya 2 tahun, dia pasti akan ketinggalan dalam tren teknologi. Terima kasih, Hans. Terima kasih semua. Mata Farhan terasa panas. Tidak disangka perpisahan dengan rekan-rekan yang telah bekerja bersamanya selama 3 tahun ini begitu menyedihkan. 5 April, Farhan menaiki pesawat dari lapangan terbang Munich menuju ke Kuala Lumpur. Dari tingkap pesawat, bumi Jerman kelihatan semakin jauh. Kenangan 3 tahun lalu menerpa serentak. Di tangannya, ada sekeping nota yang mencatatkan perbualan terakhirnya dengan ibunya. Farhan, Mak minta maaf. Macam Mak dah rosakkan hidup kamu. Ibunya menyalahkan diri sendiri, tetapi Farhan langsung tidak berpikir begitu. Penyakit ibunya bukan salah sesiapa. Ketika pesawat merentasi lautan, Farhan menguatkan semangat. Kehidupan gemilang di Jerman telah berakhir, tetapi satu permulaan baru menantinya. Jika dia dapat membantu ibunya sembuh dan bangkit semula, itu sudah lebih dari cukup. Cuma, pada masa itu, Farhan tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa setahun kemudian, dia akan memakai uniform juru teknik, dan dalam perjalanan itu, dia akan bertemu dengan cinta sejatinya. Hari ini, 18 Mac 2024, Isnin, pukul 7 pagi. Suasana di Ibu Pejabat Teknologi Jaya Holdings lebih tegang dari biasa. Di lobi, bendera Jerman dan jalur gemilang dipasang bersebelahan. Pengawal keselamatan juga kelihatan lebih berwaspada. Hannah telah berada di pejabat sejak pukul 6 pagi untuk membuat pemeriksaan terakhir. Dia mengenakan sut hitam dengan rambut yang diikat kemas, tetapi hujung jarinya sedikit menggeletar. Ini adalah rintangan terakhir bagi proyek yang telah diusahakannya selama 3 tahun. Kalau hari ini berjaya, bisik Hannah perlahan, suaranya penuh pengharapan. Ini adalah peluang untuk membuktikan kebolehannya kepada ayahnya dan melonjakkan syarikat ke peringkat global. Pukul 8 pagi, delegasi pelabur dari Jerman tiba dari Kalia. Kumpulan itu diketuai oleh Klaus Schmidt, pengerusi Heidelberg Group, bersama 5 orang eksekutif kanannya. Pelaburan bernilai 1 bilion ringgit yang bakal mereka putuskan adalah yang terbesar dalam sejarah teknologi Jaya Holding. Kami nak pastikan sama ada teknologi kendaraan elektrik Malaysia benar-benar mencapai standar yang kami cari, kata pengerusi Klaus dengan nada yang dingin dan tenang. Ia jelas menunjukkan sifat perfeksionis industri otomotif Jerman. Walaupun kata-kata itu disampaikan melalui penterjemah, tekanannya tetap terasa.
Tan Sri David Tan, CEO syarikat, menyambut mereka dengan penuh hormat. Namun, riak wajah orang-orang Jerman itu masih penuh keraguan. Mereka tidak yakin dengan teknologi syarikat dari Malaysia. Pukul 9.30 pagi, di Makmal Teknikal tingkat 12, pemeriksaan terakhir sedang giat dijalankan. Sistem penyejukan bateri bernilai 50 juta ringgit itu terletak di tengah-tengah meja. Paip-paip yang berselirat, penderia-penderia, dan tiup lut sinar yang mengalirkan cecair penyejuk kelihatan seperti saluran darah hidupan. Michael Thompson memeriksa sistem itu dengan penuh keyakinan, sehingga semalam, semuanya sempurna. Suhu, tekanan, kelajuan edaran, semua penunjuk berada dalam julat normal. Tak perlu risau, Hannah. Sistem ini sempurna, kata Michael dengan angkuh. Tetapi keyakinan itu bakal hancur berkecai tidak lama lagi. Para jurutera juga sibuk bergerak. Mereka memasang monitor besar untuk pembentangan dan menyusun pelbagai peranti pengukuran. Ketika semua persiapan hampir selesai, pada pukul 10.15 pagi, sesuatu yang aneh berlaku semasa pemeriksaan sistem. Bunyi amaran dari penderia suhu bergema di seluruh makmal. Salah seorang jurutera memeriksa monitor. Suhu dah melepasi julat normal. Apa? Mana? Biar aku tengok. Michael bergegas menghampiri. Di screen, lampu amaran merah berkelip-kelip. Suhu bateri telah melepasi 65 derajat Celcius, sedangkan julat normal adalah di bawah 45 derajat. Naikkan kipas penyejuk ke tahap maksimum, arah Michael. Namun, walaupun kelajuan kipas ditingkatkan, suhu terus meningkat. Jelas ada masalah yang lebih asas. Selepas 30 menit, masalah masih belum dapat diselesaikan. Malah, ia menjadi lebih teruk. Peredaran cecair penyejuk mula menjadi tidak menentu, macam ada masalah dengan pam edaran, Tuan, kata seorang jurutera muda dengan berhati-hati. Tetapi Michael menggeleng. Bukan, pam berfungsi dengan baik. Periksa semula bahagian penukar haba. Penilaian Michael salah. Tetapi dia coba mempertahankan autoritinya. Dia tidak mau kelihatan tidak tahu di hadapan orang bawahannya. Jam menunjukkan pukul 11 pagi. Dengan hanya 1 jam sebelum pembentangan, sistem itu menjadi semakin tidak stabil. Suhu meningkat sehingga 95 derajat, dan kedengaran bunyi mendidih dari cecair penyejuk. Di bilik mesyuarat tingkat 11, Hannah sedang berbual dengan para pelabur Jerman. Tetapi pikirannya berada di Makmal Teknikal di tingkat 12. Sejak tadi, dia melihat para jurutera bergerak dengan cemas. Cik Tan, kita boleh lihat demonstrasi dalam 30 menit lagi, kan? Tanya pengerusi Klaus. Hannah memaksa diri untuk tersenyum. Sudah tentu, Tuan. Jurutera kami sedang membuat pemeriksaan terakhir. Tetapi di dalam hatinya, dia cemas. Jantungnya berdebar-debar, dan tapak tangannya berpeluh. Dia merasakan sesuatu yang tidak kena. Dia menghantar mesej kepada Michael. Macam mana keadaan? Tetapi tiada balasan. Perasaannya menjadi semakin tidak menentu. Pukul 11.45 pagi, keadaan terburuk berlaku. Sistem penyejukan bateri itu rusak sepenuhnya. Dengan satu bunyi dentuman yang kuat, peredaran cecair penyejuk terhenti. Semua monitor memaparkan lampu amaran merah, dan bunyi siren memenuhi makmal. Celaka, Michael menyumpah. Wajahnya yang sentiasa tenang hilang entah kemana. Dahinya berpeluh, dan kemejanya basah lencun. Coba mulakan semula. Tak boleh, Tuan. Sistem dah mati sepenuhnya. Wajah para jurutera pucat lesi. Dalam masa 15 menit, mereka perlu membuat demonstrasi di hadapan pelabur Jerman, tetapi sistem itu tidak berfungsi. Michael mencoba segala-galanya. Dia mematikan dan menghidupkan semula kuasa, menukar cecair penyejuk, dan menentukur semula penderia,
tetapi tiada apa yang berkesan. Mungkin masalah perisian, coba periksa bahagian perkakasan. Kita tukar papan induk, cadangan-cadangan daripada para jurutera bersimpang siur, tetapi semuanya hanyalah tekaan. Tiada siapa yang tahu punca sebenar masalah itu. Peluh membasahi dahi Michael, kerjayanya selama 5 tahun berada di ambang kemusnahan. Lebih teruk lagi, maruahnya tidak mengizinkan dia kelihatan tidak cekap di hadapan Hannah. 5 menit sebelum tengah hari, Hannah naik ke tingkat 12. Demonstrasi masih belum bermula walaupun para pelabur Jerman sedang menunggu. Sebaik sahaja dia membuka pintu makmal, wajahnya serta merta pucat. Sistem itu rosak sepenuhnya, dan para jurutera kelihatan cemas dan kelam kabut. Michael, apa yang berlaku? Suara Hannah bergetar. Proyek yang diusahakannya selama 3 tahun sedang hancur di depan matanya. Hannah, maaf. Tiba-tiba ada masalah dengan sistem. Michael mula memberi alasan, tetapi Hannah tidak dapat mendengarnya lagi. Di tingkat bawah, pelabur bernilai 1 bilion ringgit sedang menunggu, dadanya terasa sesak. Sukar untuk bernafas, hujung jarinya sejuk, dan kakinya terasa lemah. Macam mana nih? Boleh selesaikan sekarang tak? Michael tidak dapat menjawab soalan terdesak Hannah. Sejujurnya, dia tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Bagi saya sikit masa lagi. Kita dah tak ada masa. Orang Jerman tuh tengah tunggu, suara Hannah meninggi. Ini adalah sesuatu yang jarang berlaku bagi dirinya yang sentiasa tenang. Dia berada di bawah tekanan yang melampau. Dari bilik mesyuarat, kedengaran suara-suara tidak puas hati daripada para pelabur Jerman. Keadaan tidak boleh ditangguhkan lagi. Dengan rasa putus asa, Hannah memandang ke koridor. Pada masa itu, dia melihat Ahmad Farhan yang memakai pakaian seragam juru teknik berjalan melintas. Biasanya, dia tidak akan mempedulikannya, tetapi sekarang, dia sanggup berpaut pada apa sahaja. Pada saat itu, satu jeritan terdesak terkeluar dari mulut Hannah. Langkah Farhan di koridor terhenti, dia terdengar jeritan putus asa Hannah. Selama setahun bekerja di syarikat ini, dia telah diabaikan berkali-kali, tetapi saat ini berbeza. Sesuatu yang hangat melonjak di dalam dadanya. Saya boleh baiki, kata Farhan. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan keyakinan. Semua mata di dalam bilik mesyuarat tertumpu kepadanya. Seorang juru teknik penyelenggaraan menawarkan diri untuk membaiki sistem bernilai 50 juta ringgit. Awak kata awak boleh baiki engine nih. Baiklah, saya akan kawin dengan awak kalau awak boleh baiki. Jeritan terdesak Hannah bergema di seluruh bilik. Ia adalah kata-kata yang lahir dari tekanan yang melampau, tetapi semua orang terkejut. Wajah Tan Sri David Tan kelihatan bingung. Para pelabur Jerman saling berpandangan dan tersenyum sinis. Mereka tidak pernah melihat situasi yang tidak masuk akal seperti ini. Apa yang budak juru teknik tuh tahu? Bisik seseorang, tetapi Farhan tidak terpengaruh. Pengalamannya selama 3 tahun di BMW Jerman memberikannya keyakinan. Pengerusi Klaus berkata melalui penterjemah, adakah lelaki ini benar-benar faham teknologi kami? Bahasa Jerman asalnya lebih tajam, tetapi Farhan faham bahasa Jerman dengan sempurna. Dia telah tinggal di Munich selama 3 tahun. Saya faham sepenuhnya sistem Tuan, Herr Schmidt, jawab Farhan dalam bahasa Jerman yang fasih. Mata pengerusi Klaus terbeliak. Dia tidak sangka seorang juru teknik Malaysia boleh berbahasa Jerman. Awak boleh berbahasa Jerman. Saya bekerja di ibu pejabat BMW di Munich selama 3 tahun. Saya pakar dalam sistem penyejukan bateri. Jawaban Farhan membuatkan bilik mesyuarat menjadi senyap. Wajah Michael pucat. Dia dapat merasakan sesuatu yang tidak kena. Farhan melutut di hadapan sistem yang rosak itu. Dia menyentuh pipe dengan tangannya,
dan meletakkan telinganya untuk mendengar bunyinya. Gerak-gerinya sangat cekap, seperti seorang pakar dengan pengalaman 30 tahun. Ada gelembung udara masuk dalam saluran nomor 3 penukar haba, sebab itu peredaran cecair penyejuk jadi tidak seimbang. Diagnosis Farhan tepat. Punca yang tidak dapat ditemui oleh Michael dan para jurutera selama 3 jam ditemuinya dalam masa 5 menit. Macam mana awak tahu? Tanya seorang jurutera muda dengan suara bergetar. Farhan tersenyum nipis dan menjelaskan. Korak bunyinya berbeza. Kalau normal, bunyinya wungge yang lembut, tapi kalau ada udara masuk, bunyinya berderak-derak secara berselang-seli. Para pelabur Jerman saling berpandangan dengan terkejut. Keupayaan diagnosis yang begitu jitu tidak dimiliki oleh pakar biasa. Michael tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Masalah yang tidak dapat diselesaikannya selama 3 jam ditemui oleh seorang juru teknik dalam masa 5 menit. Maruahnya tercalar, dan dia kehilangan muka di hadapan Hannah. Tak mungkin. Kami dah periksa bahagian tuh, dalih Michael, tetapi Farhan sudah menuding ke arah punca masalah. Tengok sini. Nampak tak gelembung udara di bahagian ni. Ini berlaku sebab injap pelepas udara tak berfungsi dengan baik. Penjelasan Farhan adalah spesifik dan logik. Para jurutera mula mengangguk satu persatu, penjelasannya terlalu jelas. Farhan mengeluarkan alatan yang diperlukan dari kotak peralatannya, spana, kunci Allen, tolok tekanan. Dia menggunakan setiap alat dengan mahir. Mula-mula, kita lepaskan semua tekanan dalam sistem. Lepas itu, kita tanggalkan saluran pelepas udara. Prosedur Farhan adalah tepat dan pantas. Ini adalah kerja yang telah dilakukannya beratus-ratus kali di BMW. Para pelabur Jerman semakin kagum melihat kepakarannya. Pengerusi Klaus berbisik dalam bahasa Jerman kepada rakan sekerjanya, lelaki ini pakar sebenar. Cara kerjanya sama macam jurutera kita. Farhan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa reaksi. Dia terus fokus pada kerjanya. Selepas 30 menit, semua orang terpegun dengan kemahiran Farhan. Dia mengendalikan sistem penyejukan yang kompleks itu seolah-olah ia adalah sebahagian daripada tubuhnya. Pelepasan udara selesai. Sekarang kita masukkan semula cecair penyejuk. Apabila Farhan memutar injap, satu bunyi yang lembut mula kedengaran dari sistem. Bunyi yang normal, sama sekali berbeza dari sebelumnya. Salah seorang jurutera Jerman berkata kepada pengerusi Klaus, "Pengerusi, lelaki ini memang pakar. Jurutera terbaik kita pun tak boleh selesaikan secepat ini." Dahi Farhan berpeluh, tetapi riak wajahnya tetap tenang. Pembaikan seperti ini adalah rutin baginya. Selepas 1,5 jam, Farhan berdiri. Sambil menepuk tangannya, dia menunjuk ke arah sistem. Selesai. Boleh coba uji. Hannah menekan butang mula dengan tangan yang menggeletar. Sistem itu mula beroperasi dengan lancar. Semua penunjuk kembali ke julat normal, dan suhu kekal stabil. Tak mungkin. Michael merenung monitor dengan tidak percaya. Masalah yang tidak dapat diselesaikannya selama 3 jam telah diselesaikan dengan begitu kemas. Yang lebih mengejutkan adalah prestasinya. Selepas dilaraskan oleh Farhan, kecekapan sistem meningkat sebanyak 15%. Lebih baik daripada reka bentuk asalnya. Pengerusi Klaus memeriksa sistem itu sendiri. Di matanya, yang telah berada dalam industri otomotif selama 40 tahun, ia adalah satu pembaikan yang sempurna. Hebat, seru pengerusi Klaus. Para pelabur Jerman yang lain turut mengangguk. Dengan tahap teknikal seperti ini, inilah standar yang kami cari. Mari kita teruskan dengan perjanjian. Walaupun kata-kata itu melalui penterjemah, semua orang di dalam bilik mesyuarat bersorak. Perjanjian bernilai 1 bilion ringgit itu akhirnya termeterai. Hannah memandang Farhan dengan tidak percaya. Dia adalah penyelamat yang muncul pada saat-saat genting.
Wajah Michael pucat lesi. Kegagalannya telah terbongkar, lebih teruk lagi, dia telah kehilangan muka sepenuhnya di hadapan Hannah. Macam mana seorang juru teknik? Bisik Michael, tetapi tiada siapa yang mempedulikan kata-katanya. Semua perhatian tertumpu pada Farhan. Para pelabur Jerman mula bertanya soalan secara langsung kepada Farhan. Proyek apa yang Anda kendalikan di BMW? Saya berada dalam pasukan pembangunan sistem penyejukan untuk kereta elektrik Siri. Jawaban Farhan membuatkan mata pengerusi Klaus bersinar. Siri BMW adalah lambang teknologi terhebat yang dibanggakan oleh Jerman. Pembentangan itu berakhir dengan kejayaan besar. Para pelabur Jerman memberikan penilaian yang lebih tinggi daripada yang dijangkakan, dan syarat-syarat kontrak juga dilaraskan menjadi lebih baik. Hannah berdiri di hadapan Farhan dan berkata, "Terima kasih banyak-banyak, kalau bukan sebab awak." Farhan mengangguk. Keyakinan dirinya seperti zaman di Jerman telah kembali. Saya cuma buat apa yang patut. Tetapi semua orang tahu, ini bukan sesuatu yang biasa, ini adalah satu keajaiban. Dan lelaki yang mencipta keajaiban ini bukan sekadar seorang juru teknik penyelenggaraan. Tan Sri David Tan merenung Farhan sambil berpikir, aku tak boleh lepaskan orang ni. Dia adalah wira sebenar yang telah menyelamatkan perjanjian terpenting dalam sejarah syarikat. Hanya Michael yang berdiri di satu sudut, menggenggam penumbuknya. Dia dapat merasakan kedudukannya terancam. Dan pandangan Hannah terhadapnya telah berubah sama sekali. Selepas para pelabur Jerman beredar, suasana di bilik mesyuarat menjadi senyap. Tan Sri David Tan memandang Farhan dan bertanya, "Encik Farhan, betulkah Anda pernah bekerja di BMW?" Farhan mengangguk, tiada sebab untuk menyembunyikannya lagi, lebih baik berterus terang. Dari tahun 2020 hingga 2023, saya berada dalam pasukan R.D. di Ibu Pejabat Munich. Reka bentuk sistem penyejukan bateri kendaraan elektrik adalah bidang kepakaran saya. Wajah Hannah pucat, dia sadar siapa yang telah diabaikannya selama setahun ini. Jantungnya terasa seperti jatuh. Tapi, kenapa awak bekerja sebagai juru teknik di sini? Ibu saya menghidap kanser paru-paru. Dia perlukan jagaan, jadi saya pulang. Penjelasan tenang Farhan membuatkan bilik itu senyap. Kisah seorang lelaki yang melepaskan kejayaan demi keluarga. Hannah tidak dapat bangun dari kerusinya, kakinya terasa lemah. Kenangan bagaimana dia melayan Farhan seperti halimunan selama setahun ini bermain di pikirannya. Dia tidak pernah memandang matanya ketika berselisih di koridor. Dia tidak pernah bersuara apabila Michael menghinanya. Segala-galanya terasa sangat memalukan. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Suara Hannah bergetar, matanya berkaca. Dia sadar betapa dia telah terpenjara oleh prejudisnya sendiri. Farhan menggeleng. Tak apa. Sesiapapun akan berpikir begitu, Cik Hannah tak tahu keadaan sebenar. Kata-kata Farhan yang penuh pengertian membuatkan hati Hannah semakin pedih. Orang sebaik ini aku abaikan selama setahun. Dia merasa dirinya sangat kerdil. Michael berdiri di satu sudut, menggenggam penumbuknya. Keadaan telah berubah sepenuhnya. Masalah yang tidak dapat diselesaikannya selama 3 jam diselesaikan oleh seorang juru teknik dalam masa sejam. Yang lebih membimbangkan adalah reaksi Hannah. Pandangannya terhadap Farhan telah berubah sepenuhnya. Ia adalah pandangan yang penuh dengan rasa hormat dan serba salah. Celaka budak ni, dia nak rampas tempat aku. Loceng amaran berbunyi di kepala Michael. Perkawinan dengan Hannah, kekayaan keluarga Tan, semua rancangannya kini dalam bahaya. Jadi, apa rancangan awak selepas ini? Tanya Michael dengan berhati-hati. Jelas sekali kedudukannya akan terancam jika Farhan kekal di syarikat itu. Tan Sri David Tan melangkah ke hadapan. Naluri perniagaannya berfungsi.
Encik Farhan, adakah Anda sudi bekerja secara rasmi dengan syarikat kami? Saya ingin tawarkan jawatan pengarah teknikal. Farhan teragak-agak sejenak. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana sebagai juru teknik selama setahun ini. Boleh saya tahu tawarannya? Gaji tahunan Rp600.000, bonus prestasi, dan semua kos rawatan ibu Anda akan ditanggung sepenuhnya. Mata Farhan bersinar mendengar tawaran Tan Sri David. Kos rawatan ibunya adalah kebimbangan terbesarnya, dan kini beban itu akan diringankan. Hanah juga terkejut memandang ayahnya. Gaji Rp600 adalah setara dengan gaji Michael. Tan Sri David Tan menawarkan sesuatu yang lebih besar. Dan Encik Farhan, ada satu lagi tawaran. Saya mahu Anda mengetuai proyek pembangunan kendaraan elektrik generasi akan datang kami. Mata Farhan bercahaya. Ini adalah tawaran yang tidak dijangkanya. Kendaraan elektrik generasi akan datang. Hari ini para pelabur Jerman sangat kagum dengan keupayaan teknikal kita. Mereka merancang untuk mencadangkan proyek yang lebih besar. Proyek pembangunan teknologi kendaraan elektrik global bernilai Rp5 bilion selama 5 tahun. Semua orang di dalam bilik mesyuarat menahan nafas. Rp5 bilion, satu proyek gergasi yang tidak dapat dibayangkan. Pengalaman Encik Farhan di BMW adalah kuncinya. Teknologi kendaraan elektrik premium yang memenuhi standar Eropa, itulah yang kita perlukan. Michael berpura-pura mengucapkan tahniah, tetapi di dalam hatinya, kemarahan membuak-buak. Aku kena rancang sesuatu. Tahniah, Encik Farhan. Satu penghormatan dapat bekerja dengan Anda. Tetapi mata Michael ketika berjabat tangan dengannya kelihatan dingin. Dia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Farhan. Ibunya sakit, jadi dia ada kelemahan. Pikiran jahat mula bermain di kepala Michael. Dia nekat untuk melakukan apa sahaja. Selepas mesyuarat, Michael kembali ke pejabatnya. Dia mengunci pintu dan duduk di hadapan komputernya. Ahmad Farhan, ibu kanker paru-paru. Michael mula mencari kenalan yang boleh menyiasat maklumat pribadi. Walaupun dengan cara yang salah, dia perlu mencari kelemahan Farhan. Proyek Rp5 bilion itu sepatutnya jadi milik aku. Mata Michael berkilau dengan niat jahat. Demi Hanah dan Wang, dia sanggup melakukan apa sahaja. Kos rawatan ibunya adalah kelemahan. Aku boleh gunakan itu. Senyuman sinis terukir di bibir Michael. Mak, ada berita baik. Suara ceria Farhan sampai ke telinga ibunya yang sedang terbaring di katil hospital. Betul ke? Kenapa, nak? Syarikat bagi Farhan satu proyek besar. Lepas ni tak perlu risau pasal kos rawatan lagi, dan Farhan dah diiktiraf sebagai jurutera semula. Farhan sangat gembira. Terasa seperti penderitaannya selama setahun ini akan berakhir, tetapi dia tidak tahu. Ujian sebenar baru sahaja akan bermula, dan dia tidak tahu betapa berbahayanya musuh yang bernama Michael. 2 minggu telah berlalu sejak Farhan dilantik sebagai pengarah teknikal. Pusat R&D yang baru ditubuhkan di tingkat 12 dipenuhi dengan semangat baru. Peralatan terkini, ruang kerja yang luas, dan di bawah kepimpinan Farhan, proyek berjalan dengan pantas. Hanah hampir setiap hari melawat pusat R&D, dia seronok memerhatikan Farhan bekerja. Caranya fokus, pendekatan sistematiknya, dalam menyelesaikan masalah, semuanya sangat mengagumkan. Encik Farhan, reka bentuknya 30% lebih efisien daripada sistem sedia ada, kata Hanah dengan kagum sambil melihat monitor. Farhan tersenyum dan menjelaskan, ini gabungan teknik yang saya belajar di BMW dengan ide baru, saya ubah sepenuhnya cara penyebaran haba. Perbualan mereka menjadi lebih semula jadi dan santai. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan 2 minggu lalu. Tiba-tiba, telepon dari Tan Sri David Tan berdering. Farhan,
Hannah, datang ke bilik mesyuarat sekarang. Ada panggilan dari Jerman. Apabila mereka tiba di bilik mesyuarat, wajah Tan Sri David kelihatan sangat teruja. Pengerusi Klaus baru sahaja telepon. Dia mahu mencadangkan satu perkongsian untuk menembusi pasaran kendaraan elektrik seluruh Eropa. Skalanya 10 bilion ringgit selama 5 tahun. Hannah menahan nafas. 10 bilion ringgit, proyek terbesar dalam sejarah syarikat. Ada satu syarat, Encik Farhan mesti mengetuai proyek ini, mereka sangat mempercayai keupayaan teknikal Anda. Farhan terdiam. Dia tidak pasti sama ada dia mampu memikul tanggung jawab sebesar itu seorang diri. Sementara itu, di koridor, Michael yang mencuri dengar perbualan itu mengetap bibir. Dia menggenggam penumbuknya dan menggertakkan gigi. Proyek 10 bilion ringgit, budak tuh yang dapat. Tah guna. Michael telah bekerja di syarikat ini, selama 5 tahun, menantikan peluang seperti ini. Tiba-tiba, seorang juru teknik yang entah dari mana datang merampas segalanya. Hannah pun dah beralih arah sepenuhnya. Kalau budak tuh tak ada. Satu rancangan berbahaya muncul di pikiran Michael. Sudah tiba masanya untuk menggunakan kelemahan Farhan. Malam itu, Michael berjumpa dengan seorang penyiasat persendirian. Di sudut sebuah kedai kopi, dia menyerahkan sampul surat sambil berbisik, siasat maklumat Ibu Ahmad Farhan dengan lebih terperinci, kos rawatan hospital, semuanya. 3 hari kemudian, Farhan menerima panggilan dari hospital. Encik Farhan, keadaan Ibu Encik tiba-tiba merosot, sila datang segera. Wajah Farhan pucat. Telepon hampir terlepas dari tangannya. Ketika Farhan bergegas mengemas barang untuk keluar dari pejabat, Michael muncul di koridor. Encik Farhan, kenapa nih? Muka nampak tak baik ye, kata Michael dengan nada prihatin yang palsu. Ibu saya kena jalani pembedahan kecemasan, saya kena ke hospital sekarang. Oh, kasihan. Tapi, bantuan kos rawatan syarikat hanya untuk rawatan biasa, pembedahan kecemasan adalah kos berasingan. Kata-kata Michael membuatkan jantung Farhan seperti jatuh. Pembedahan itu memerlukan kos sebanyak 200 ringgit. Tapi, saya boleh tolong. Michael tersenyum licik, saya boleh pinjamkan 200 ringgit secara pribadi. Sebagai gantinya, awak tarik diri dari proyek Eropa. Farhan memandang Michael dengan tidak percaya. Apa maksud tuan? Mudah saja. Serahkan jawatan ketua proyek Eropa kepada saya. Nanti saya akan selesaikan bil pembedahan ibu awak, malah saya boleh tanggung kos rawatan tambahan. Tawaran Michael seperti bisikan syaitan, memaksanya memilih antara cita-cita dan kasih sayang terhadap ibunya. Masa dah tak banyak, ibu awak dalam bahaya, kan? Buat keputusan sekarang, desak Michael. Farhan memandang keluar tingkap. Dia dapat melihat hospital tempat ibunya sedang menunggu. Baiklah, saya lepaskan proyek itu. Suara Farhan bergetar. Dia terpaksa melepaskan peluang keemasan dan bergegas ke hospital. Keesokan harinya, di bilik mesyuarat, Farhan membuat pengumuman mengejut. Saya minta maaf, tapi saya ingin menarik diri dari proyek Eropa. Tan Sri David dan Hannah terkejut. Kenapa? Ada apa-apa yang berlaku? Tanya Hannah dengan risau. Riak wajah Farhan kelihatan aneh. Ada urusan pribadi. Michael akan ambil alih tempat saya. Michael melangkah ke hadapan dengan senyuman puas. Saya akan buat yang terbaik. Nampaknya Encik Farhan sedang melalui masa yang sukar. Namun, Hannah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Farhan yang begitu bersemangat tentang proyek itu semalam tiba-tiba menarik diri. Ia tidak masuk akal. Seminggu selepas Michael mengambil alih proyek, masalah mula timbul. Semasa persidangan video dengan pasukan Jerman, berlaku ralat teknikal.
Reka bentuk ini salah sama sekali. Marah pengerusi Klaus. Reka bentuk yang dibentangkan Michael tidak memenuhi piawaian BMW. Minta maaf. Saya akan kaji semula. Michael berpeluh sambil memberi alasan, tetapi kekecewaan pasukan Jerman jelas kelihatan. Di mana Ahmad Farhan? Saya nak bercakap terus dengan dia. Wajah Michael pucat. Terbukti bahwa tanpa Farhan, proyek itu tidak dapat diteruskan. Hannah mula menyiasat. Penarikan diri Farhan yang tiba-tiba dan tingkah laku Michael yang mencurigakan, pasti ada kaitan. Apabila dia memeriksa rekod hospital, dia menemui satu fakta yang mengejutkan. Kos pembedahan ibu Farhan telah dibayar, dan sumbernya adalah dari akun pribadi Michael. Jangan-jangan, Michael ugut Farhan. Jantung Hannah berdebar kencang. Jika benar, Hannah menyiasat dengan lebih mendalam. Dia memerhatikan gerak-geri Michael dan meneliti jejak yang ditinggalkan di komputernya. Akhirnya, Hannah menemui bukti yang kukuh. Rekod email antara Michael dan seorang penyiasat persendirian. Siasatan maklumat Ibu Ahmad Farhan selesai. Boleh diugut dengan beban kos hospital. Tangan Hannah menggeletar, dia sadar betapa kejinya Michael. Pada masa yang sama, Farhan membuak-buak. Betapa terseksanya Farhan, terpaksa melepaskan impiannya demi keluarga. Ini keterlaluan. Hannah nekat untuk berjumpa dengan Farhan segera. Dia perlu memberitahu kebenaran dan menggagalkan konspirasi Michael, tetapi dia tidak tahu. Michael sedang menyediakan satu perangkap yang lebih besar, satu rancangan terakhir untuk menghancurkan Farhan sepenuhnya. Farhan juga, sambil menjaga ibunya di koridor hospital, tertanya-tanya adakah keputusannya betul. Impian yang dilepaskan sebagai ganti kesehatan ibunya. Adakah ini yang terbaik? Hannah mencetak bukti email Michael dan memandu ke hospital. Tangannya yang menggenggam stereng menggeletak. Hatinya sakit apabila memikirkan betapa menderitanya Farhan. Ketika dia menemui Farhan di koridor hospital, lelaki itu sedang duduk di kerusi dengan kepala tertunduk. Jelas dia tidak tidur semalaman menjaga ibunya. Janggutnya mula tumbuh dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Encik Farhan. Suara lembut Hannah membuatkan Farhan mengangkat muka. Dia kelihatan terkejut. Cik Hannah, apa Cik Hannah buat kat sini? Saya dah tahu apa yang Michael buat. Hannah menyerahkan cetakan email itu kepada Farhan. Wajah Farhan perlahan-lahan berubah menjadi tegang. Apa nih? Suaranya bergetar. Apabila dia melihat bukti konspirasi terancang Michael, kemarahan menyelubungi dirinya. Dia siasat ibu saya, dan ugut saya. Penumbuk Farhan digenggam erat. Selama ini dia menganggap Michael seorang yang tidak baik, tetapi dia tidak sangka Michael sejahat ini. Saya betul-betul lepaskan semua itu demi ibu saya. Mata Farhan berkaca. Fakta bahwa niat baiknya telah dieksploitasi begitu menyakitkan. Hannah meletakkan tangannya di bahu Farhan. Bukan salah awak. Michael yang terlalu licik. Selepas terdiam seketika, Farhan bersuara. Cik Hannah, jomlah jumpa ibu saya sekejap. Hannah teragak-agak. Dia tidak pasti sama ada sesuai untuknya berjumpa secara tiba-tiba. Boleh ke? Saya banyak cerita pasal Cik Hannah pada Mak, dia teringin nak jumpa. Farhan membuka pintu bilik Wat. Ibunya yang terbaring di katil sudah tidak memakai topeng oksigen, tetapi masih kelihatan sangat lemah. Mak, Cik Hannah datang. Anak bos syarikat. Oh, inilah orangnya. Suara ibunya lemah, tetapi mesra. Dia tersenyum melihat Hannah. Apa kabar, Puan? Hannah memberi salam dengan sopan, ibunya menghulurkan tangan. Farhan selalu cerita pasal kamu, katanya kamu seorang yang hebat. Hati Hannah terasa hangat, dia bersyukur Farhan memandangnya dengan baik. Farhan nih dari kecil memang baik hati.
Lepas ayahnya meninggal, dia asik risaukan Mak Ye, kata ibunya. Hannah memandang Farhan, yang kelihatan malu dan mengalihkan pandangannya. Masa dia hubungi dari Jerman bagi tahu dia dah berjaya, Mak gembira sangat. Tapi bila Mak cakap Mak sakit, dia tinggalkan semuanya dan balik. Mata ibunya berkaca. Mak rasa bersalah sangat, macam dah rosakkan hidup anak sendiri. Bukan begitu, Puan, kata Hannah dengan ikhlas. Encik Farhan seorang yang sangat hebat. Hatinya yang sayangkan keluarga, di mana lagi nak cari orang seperti itu. Kata-kata Hannah membuatkan Farhan memandangnya dengan terkejut. Keikhlasan itu jelas terasa. Disebabkan Encik Farhan, syarikat kami mencapai kejayaan besar, Puan patut berbangga. Senyuman terukir di wajah ibunya. Betul ke? Anak Magni ada gunanya juga ya. Selepas keluar dari bilik Wat, Hannah dan Farhan berbual semula di koridor. Saya tak boleh biarkan perkara ni, kata Farhan sambil berdiri. Walaupun biasanya dia seorang yang lemah lembut, kali ini berbeza, saya akan pastikan Michael terima balasan. Hannah mengangguk. Saya akan tolong. Kita akan dedahkan semua kejahatan Michael bersama-sama. Mereka duduk di sebuah kafe dan mula merancang. Sambil membuka komputer riba, Hannah berkata, pertama, kita perlukan lebih banyak bukti. Mesti ada file lain dalam komputer Michael. Farhan mengangguk. Dan kita kena beritahu pelabur Jerman perkara sebenar. Beritahu mereka Michael sedang merosakkan proyek. Keesokan paginya, Hannah datang awal ke pejabat dan menggeledah pejabat Michael sebelum dia tiba. Dia menghidupkan komputer dan memeriksa file-file. Apa yang ditemuinya lebih mengejutkan. Butiran pembayaran kepada penyiasat persendirian, dan rancangan terperinci untuk menjatuhkan Farhan. Orang ni betul-betul. Hannah menyalin semuanya ke dalam pemacu USB. Tangannya menggeletar, tetapi dia coba bertenang. Tiba-tiba, kedengaran bunyi tapak kaki dari koridor. Michael datang awal. Hannah cepat-cepat mematikan komputer dan beredar. Hannah, awal pagi dah ada kat sini. Tanya Michael dengan curiga. Hannah menjawab dengan tenang, oh, saya cuma nak periksa beberapa file projek. Farhan dan Hannah menghubungi pengerusi Klaus secara terus. Melalui persidangan video rahasia, mereka mendedahkan kebenaran. Sangat mengejutkan. Tak sangka Michael orangnya macam tu, kata pengerusi Klaus dengan riak wajah yang serius. Dari awal lagi kami memang nak bekerja dengan Encik Farhan. Keupayaan teknikalnya jauh berbeza. Farhan mengangguk. Saya akan kaji semula semua reka bentuk yang dihantar oleh Michael. Pasti banyak yang perlu diperbetulkan. Baiklah, esok kita adakan mesyuarat rasmi. Kali ini, tanpa Michael. Farhan dan Hannah bersetuju dengan cadangan pengerusi Klaus. Michael dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Hannah dan Farhan sering berbisik-bisik, dan panggilan dari pihak Jerman juga terputus. Dah kantoike. Tak mungkin, bukti tak ada. Tetapi perasaannya semakin tidak menentu. Michael mula merancang sesuatu yang lebih jahat. Malam itu, Michael menyelinap masuk ke dalam pejabat dan memasang virus pada komputer Farhan. Rancangannya adalah untuk memadam semua file projek. Ini penamatnya, Farhan. Kau akan hancur. Mata Michael dipenuhi kegilaan. Keesokan paginya, apabila Farhan menghidupkan komputernya, semua file telah hilang. Tetapi ini adalah sesuatu yang telah mereka jangkakan. Dia dan Hannah telah menyediakan salinan sandaran. Yang lebih penting, log komputer merekodkan akses haram Michael. Rakaman CCTV juga merekam perbuatannya dengan jelas. Pukul 2 petang, persidangan video dengan Jerman bermula. Tan Sri David Tan dan Michael turut hadir. Minta maaf, tapi sebelum kita mula, ada satu pengumuman penting, kata Hannah sambil berdiri. Dia kemudiannya mendedahkan semua bukti yang telah dikumpulkannya,
ugutan Michael, sabotaj, dan pencerobohan komputer. Semua kejahatannya terbongkar. Wajah Tan Sri David Tan berubah karena terkejut. Michael, betul ke semua nih? Michael tidak dapat memberi alasan lagi. Rekaman CCTV adalah bukti yang tidak dapat dinafikan. Dari skrin persidangan video, pengerusi Klaus berkata, "Kami dari awal lagi mahu bekerja dengan Encik Farhan. Sekarang, mari kita mulakan proyek ini secara rasmi." Farhan dan Hannah saling berpandangan dan tersenyum lega. Akhirnya, kebenaran telah menang. Michael rebah di tengah-tengah bilik mesyuarat, di bawah pandangan semua orang. Apabila melihat rekaman CCTV yang jelas menunjukkan perbuatannya, dia tidak dapat berdalih lagi. Saya minta maaf." Tetapi riak wajah Tan Sri David Tan sangat dingin. Pekerja yang dipercayainya selama 5 tahun telah mengkhianatinya. Kemarahan meluap-luap. "Michael, tulis surat letak jawatan dan keluar sekarang. Tak, kau dipecat, dan kami akan ambil tindakan undang-undang." Bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Semua pekerja menahan nafas menyaksikan drama itu. "Minta maaf pada Encik Farhan. Minta maaf pada ibu dia, kau sadar tak betapa hinanya perbuatan kau?" Suara Tan Sri David bergetar. Dia tidak dapat memaafkan Michael yang telah mengancam kebahagiaan anak perempuannya, dan menyusahkan seorang bakat yang hebat. Dengan kaki yang menggeletar, Michael berdiri di hadapan Farhan. Matanya berkaca, tetapi Farhan tidak berasa simpati. Dia teringat ugutan yang menggunakan ibunya, pencerobohan komputer, semua perbuatan jahat Michael. "Encik Farhan, saya betul-betul minta maaf, saya terlalu tamak." Farhan memandang Michael dengan dingin. "Saya terima permohonan maaf awak, tapi untuk memaafkan, itu cerita lain." Kata-kata tegas Farhan membuatkan Michael semakin menunduk. "Pergi jumpa ibu saya dan minta maaf secara pribadi, dan jangan buat macam ni lagi." Itulah kata-kata terakhir Farhan kepada Michael. Michael diiringi keluar dari syarikat oleh pengawal keselamatan. Pada hari Isnin minggu berikutnya, satu majelis pengumuman khas diadakan di Dewan Besar Teknologi Jaya Holdings. Tan Sri David Tan naik ke pentas dan memegang mikrofon. "Hari ini, saya ada satu pengumuman penting. Saya dengan ini melantik Encik Ahmad Farhan sebagai Ketua Pegawai Teknologi, CTO syarikat kita." Tepukan gemuruh bergema. Farhan, yang setahun lalu hanyalah seorang juru teknik, kini menjadi tokoh penting syarikat. Kepakaran teknikal dan kepribadian mulia Encik Farhan akan membawa syarikat kita ke peringkat global. Apabila Farhan naik ke pentas, tepukan menjadi lebih kuat, pandangan para pekerja dipenuhi dengan rasa hormat dan harapan. "Saya akan berusaha sedaya upaya. Kita akan bersama-sama membina sebuah syarikat yang terus berkembang." Ucapan Farhan yang rendah diri menyentuh hati para pekerja. Petang itu, pengerusi Klaus terbang sendiri ke Kuala Lumpur untuk menandatangani perjanjian rasmi bernilai 10 bilion ringgit. "Encik Farhan, satu penghormatan dapat bekerja dengan Anda." Pengerusi Klaus tersenyum ikhlas sambil berjabat tangan. "Saya juga gembira dapat bekerja sama dengan para jurutera hebat dari Jerman." Saat tanda tangan diturunkan, Teknologi Jaya Holdings melonjak menjadi sebuah syarikat bertaraf dunia. Para pekerja bersorak gembira. Hannah memandang Farhan dengan rasa bangga. Juru teknik yang pernah diabaikannya setahun lalu kini menjadi penyelamat syarikat. "Dalam masa 5 tahun, kita akan hasilkan kereta elektrik yang setanding dengan Tesla dan BMW," kata Farhan dengan yakin. Para jurutera Jerman mengangguk setuju. 3 bulan kemudian, satu berita ajaib sampai kepada Farhan. Sel kanser ibunya hampir hilang sepenuhnya. "Farhan, dokter kata Makdah pulih." Suara ceria ibunya membuatkan mata Farhan berkaca. Penderitaan selama setahun setengah akhirnya berakhir. Ibunya yang keluar dari hospital kelihatan sihat.
Badannya sudah berisi semula dan langkahnya lebih bertenaga. Semua nih sebab kamu, nak, syarikat yang baik, rawatan yang bagus. Terima kasih. Kesehatan mak yang paling penting. Farhan memeluk ibunya dengan erat. Insan yang paling berharga di dunia telah kembali sihat. Selepas Farhan menjadi CTO, syarikat berkembang dengan pesat. Teknologi bateri generasi akan datang yang dibangunkan di bawah pimpinannya mengejutkan industri. Ia tahan 2 kali lebih lama daripada bateri sedia ada, dan masa pengecasan dikurangkan separuh. Pengumuman Farhan menarik perhatian industri otomotif seluruh dunia. Media juga melaporkan secara besar-besaran tentang jurutera jenius dari Malaysia. Hanah sering melawat makmal Farhan. Dia suka melihatnya bekerja. Encik Farhan, awak memang hebat. Saya tak sangka teknologi macam ni boleh wujud. Ini semua berkat Cik Hanah juga. Kalau Cik Hanah tak dedahkan konspirasi Michael, semua ni tak mungkin berlaku. Perbualan mereka menjadi lebih semula jadi dan mesra. 6 bulan kemudian, Teknologi Jaya Holdings menubuhkan cawangan di 3 negara Eropa. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh kekuatan teknologinya. Jualan meningkat 300% berbanding tahun lepas. Laporan Ketua Pegawai Keuangan membuatkan lembaga pengarah bersorak. Semua ini adalah keajaiban yang berlaku selepas Farhan menyertai syarikat. Tan Sri David Tan memberikan bonus istimewa kepada Farhan sebanyak 2 juta ringgit. Kalau bukan kerana Encik Farhan, syarikat kita mungkin masih lagi syarikat kecil. Ini semua berkat usaha semua pekerja. Farhan tetap rendah diri. Kepribadiannya tidak berubah, walaupun selepas berjaya. Hanah juga banyak berubah. Bekerja bersama Farhan mengajarnya tentang erti kepimpinan sejati. Cara Cik Hanah layan pekerja dah banyak berubah, komen seorang rakan eksekutif. Saya banyak belajar dari Encik Farhan. Jangan menilai orang dari luaran. Apa itu kebolehan sebenar? Hanah merasa dia menjadi orang yang lebih baik kerana Farhan. Bersamanya, hatinya tenang dan banyak yang dapat dipelajari. Saya suka sangat bekerja dengan Encik Farhan. Satu perasaan yang pasti mula berputik di hati Hanah. Satu petang Jumaat, Farhan dan Hanah tinggal lewat di pejabat untuk menyelesaikan satu proyek. Terima kasih untuk hari ini, kata Farhan sambil menghulurkan secawan kopi. Perhatian kecil seperti itu membuatkan Hanah berasa dihargai. Encik Farhan pun sama, selalu datang lagi awal dan balik lagi lewat dari saya. Mereka berdua memandang pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap kaca yang besar, suasana sunyi dan damai. Kalau ingat balik 1,5 tahun yang lalu, rasa macam mimpi, kata Farhan sambil termenung. Saya pun, kalau ingat balik masa tu, rasa malu sangat. Sebab tak nampak siapa Encik Farhan sebenarnya. Yang lepas tu biarlah lepas. Yang penting sekarang. Kata-kata hangat Farhan membuatkan hati Hanah berdebar. Seluruh syarikat kembali bersemangat. Selepas Michael pergi, suasana berubah sepenuhnya. Para pekerja lebih ceria dan proyek-proyek berjalan lancar. Yang paling penting, Farhan dan Hanah menjadi rakan kongsi terbaik yang saling memahami dan menghormati. Esok ada pembentangan proyek baru, kan? Tanya Hanah. Ya. Rancangan untuk pasaran Asia, Korea, Jepun, Cina. Mungkin akan masuk ke kampung halaman saya juga nanti, mata Farhan bersinar. Kalau macam tu, boleh tak saya ikut sekali? Kadangan berhati-hati Hanah disambut dengan senyuman oleh Farhan. Sudah tentu, kalau kita pergi bersama, pasti akan jadi lebih baik. Pandangan mereka bertemu. Tanpa perlu berkata-kata, mereka saling memahami isi hati masing-masing. 6 bulan kemudian, pada satu petang Jumaat, Farhan membawa Hanah ke bumbung bangunan syarikat. Satu tempat istimewa dengan pemandangan seluruh Kuala Lumpur. Wah, saya tak tahu pula ada pemandangan secantik ni dari sini, kata Hanah dengan kagum.
Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Kadang-kadang saya datang sini untuk tenangkan pikiran. Setahun setengah yang lalu pun, saya banyak berpikir kat sini. Farhan bersandar pada pagar. Masa tuh, baru lepas dapat tahu pasal penyakit ibu saya. Apa yang awak pikirkan masa tuh? Tanya Hana lembut sambil berdiri di sebelahnya. Sama ada nak tinggal di Jerman atau balik ke Malaysia, kena pilih antara kejayaan dan keluarga. Suara Farhan jelas menggambarkan kegelisahannya pada waktu itu. Awak menyesal? Tak langsung. Malah, saya rasa itu pilihan terbaik. Farhan tersenyum sambil memandang Hana. Pandangan itu membuatkan jantung Hana berdegup kencang. Sebab kalau saya tinggal di Jerman, saya tak akan dapat jumpa Cik Hana. Wajah Hana merona merah. Kata-kata Farhan terasa begitu manis. Di kejauhan, lampu-lampu bandar mula menyala satu persatu, seperti pentas yang disediakan khas untuk mereka berdua. Encik Farhan, Hana memberanikan diri untuk bersuara. Dia perlu mengatakannya hari ini. Setahun setengah yang lalu, saya sadar betapa bodohnya saya. Saya malu sangat sebab tak nampak siapa awak sebenarnya. Farhan menggeleng, masa tuh memang patut pun. Saya pun sembunyikan identitas saya. Bukan, tak kira awak pakai uniform kerja atau suit, awak dari dulu memang orang yang hebat. Suara Hana bergetar, penuh keikhlasan. Masa saya jumpa ibu awak, saya sadar kenapa awak seorang yang baik hati. Kasih sayang pada keluarga, keprihatinan pada orang lain, semuanya tulen. Mata Farhan berkaca. Dia bersyukur Hana memahaminya sedalam itu. Cik Hana pun dah banyak berubah. Jauh lebih mesra berbanding masa pertama kali kita jumpa. Itu semua sebab awak. Awak ajar saya apa itu kepimpinan sejati, apa itu kejayaan sebenar. Perbualan mereka mengalir lancar, penuh dengan persefahaman. Angin bertiup lembut, meniup rambut Hana. Farhan secara semula jadi merapikan rambutnya. Encik Farhan, Hana memandang tepat ke mata Farhan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia tidak mahu menyembunyikannya lagi. Saya suka awak. Bukan, saya cintakan awak. Farhan terkejut dengan pengakuan Hana. Tetapi senyuman hangat segera terukir di bibirnya. Saya pun cintakan Cik Hana. Tak tahu sejak bila, tapi mungkin sejak Cik Hana datang melawat ibu saya. Farhan menggenggam tangan Hana. Hangat dan lembut. Mula-mula saya rasa bersalah sebab abaikan awak selama setahun. Saya dari awal lagi dah suka Cik Hana. Dari jauh saya perhatikan, saya tahu Cik Hana seorang yang perfeksionis tapi berhati mulia. Wajah mereka semakin dekat. Pemandangan malam Kuala Lumpur menjadi saksi. Sekarang saya dah pasti, awak adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Farhan tiba-tiba ketawa kecil. Kenapa awak ketawa? Tanya Hana, kehairanan. Ingat tak setahun setengah yang lalu? Cik Hana ada cakap, saya akan kawin dengan awak kalau awak boleh baiki enjin ini. Wajah Hana merah padam. Dia malu mengingati jeritan terdesaknya pada waktu itu. Ah, masa tuh saya dah tak betul agaknya. Kenapa saya cakap macam tuh? Sejak itu, saya dah anggap ia takdir. Kata-kata serius Farhan membuatkan Hana terkejut. Betul ke? Ya. Walaupun ia lahir dari keadaan terdesak, bagi saya, ia adalah satu harapan. Suatu hari nanti, saya betul-betul dapat. Farhan berhenti seketika, dan menggenggam kedua-dua tangan Hana. Hana, sudikah awak berkahwin dengan saya? Ia adalah satu lamaran yang tulus. Jeritan terdesak setahun setengah yang lalu kini menjadi janji cinta sejati. Air mata berlinangan di mata Hana. Air mata kegembiraan. Ya, saya sudi kawin dengan awak, Farhan. Mereka berpelukan erat. Cinta yang termeterai di bawah langit malam Kuala Lumpur.
Dulu saya cakap macam tuh sebab engine, tapi sekarang, ini dari hati saya, kata Hana sambil menyandarkan kepalanya di dada Farhan. Dulu saya cuma nak baiki engine dan selamatkan syarikat. Sekarang, saya nak dapatkan hati Hana. Awak dah dapat pun. Sejak dulu lagi. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Satu pengakhiran yang sempurna. Macam mana agaknya masa depan kita? Tanya Hana sambil memaut lengan Farhan. Kita akan besarkan syarikat ni bersama-sama, perkenalkan teknologi kita ke seluruh dunia, dan kita akan bina keluarga yang bahagia. Kata-kata Farhan membuatkan Hana mengangguk. Ibu awak mesti gembira. Dia asyik cakap teringin nak jumpa menantu. Betul ke? Iya. Dia asik cerita pasal awak J, macam dah angau. Mereka berdua ketawa, restu ibu sudah di dalam genggaman. Ayah saya pun mesti gembira, dia betul-betul kagum dengan awak. Saya pun hormat Tan Sri David. Saya nak jadi seorang ayah yang baik. Awak pasti akan jadi, kata Hana dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Hana mengadakan majelis pertunangan rasmi bersama keluarga kedua-dua belah pihak, majelis yang kecil tetapi penuh kemesraan. Farhan, kamu dah jumpa orang yang baik, kata ibunya sambil memegang tangan Farhan. Wajah ibunya yang sihat kelihatan sangat bahagia. Hana, jaga Farhan baik-baik ya, kata Tan Sri David Tan dengan wajah puas. Kebahagiaan anak perempuannya adalah yang paling utama. Baik, ayah. Kami akan hidup bahagia. Hana tersenyum ceria, syarikat juga semakin maju. Gabungan kepakaran teknikal Farhan dan kebolehan pengurusan Hana menghasilkan satu pasukan yang sempurna. Kita kawin tahun depan, ya, cadang Farhan. Hana mengangguk. Sampai masa itu, kita akan jadikan syarikat ni lebih besar lagi. Bersama-sama. Itu adalah janji mereka. Janji untuk mencapai cinta dan kejayaan, bersama-sama. Maka, kisah cinta Ahmad Farhan dan Hana Tan berakhir dengan kegembiraan yang sempurna. Hubungan yang bermula dari satu jeritan terdesak setahun setengah yang lalu telah mekar menjadi cinta sejati. Sebuah kisah yang indah. Bagaimana kisah Farhan hari ini? Jika Anda suka cerita ini, jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan berikan like. Kongsikan juga di ruangan komen, di mana dan sedang buat apa Anda mendengar cerita ini. Saya juga ingin tahu kisah Anda. Semoga kebahagiaan sentiasa memenuhi keluarga Anda. Terima kasih kerana menonton hari ini.